Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih juga yang menonton kita. Saya nak ubah sikit tajuk ni. Saya nak ubah sikit tajuk ni tuan-tuan. Saya lupa tadi. Okay, insyaAllah kita akan sorry, siapa ahli politik kena geledah tu ya. Sabar. Teruskan mendengar dan menonton saya. Teruskan share, teruskan like, teruskan subscribe. Share tuan-tuan share. Kalau tuan-tuan share lebih daripada ni, kalau TikTok ni. Kalau tuan-tuan boleh share lebih daripada 100 share, saya akan dedahkan siapakah orang itu. Dan insyaAllah saya menolak satu jawatan baru ni. Jawatan apa? Tak apalah, biarlah dia. Biar menjadi rahsia lah. Tapi saya rasa kalau saya pegang pun dia, macam mana nak kata dia takkan mencapai matlamat yang sepatutnya lah. LTL dari Ipoh. Oh, talak sombong Okay, good. Orang Ipoh talak sombong punya orang Ipoh. Terima kasih yang dekat apa orang kata dekat Facebook juga, Nickburn. Terima kasih Pesona dan Gerata. Oh, salam Bram. Faizi bin Hanafi. Oh, thank you, welcome. PN Gagal Daman Huri Indah. Thank you. InsyaAllah. Salam Davidson. InsyaAllah. Waalaikumsalam LTL Sungai Buloh. Kempas Sungai Petani. Terima kasih. Pakai batik. Alhamdulillah Hadi Putra. Di mana lah. Salam dari Ledang. Salam. Tips hidup ceria bos. Tips hidup ceria, maafkan orang. Kan kalau nak hidup ceria ni, pertama nak tidur malam tu maafkan orang. Yang kedua, apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah uji kita dalam kadar kemampuan kita. Maksudnya tak ada benda yang ujian dalam hidup kita ni sebenarnya lebih daripada apa yang mampu kita pikul. Allah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak Allah bebankan kita melainkan lebih daripada apa yang kita mampu pikul. Daripada apa yang kita mampu pikul. Maksudnya apa ujian kita sebenarnya memang kita boleh hadapi. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada pemikiran. Apa saja yang berlaku pada kita, benda tu akan berlalu. Sama ada buruk atau baik. Kalau gembira, jangan terlalu gembira sangat. Kalau sedih, jangan terlalu sedih. Kalau berduka, jangan terlalu berduka. Kita boleh bersedih, kita boleh berduka, kita boleh gembira, kita boleh apa orang kata, rasa tu kita semua boleh rasa. Tetapi dengan kesabaran, semua benda tu akan berlalu. Yang tak elok lah. Kalau yang bagus, gembira, sesungguhnya bila kita berada di atas, ada masanya kita akan berada di bawah. Sebagaimana cerita kita pada malam ini. Tentang Azmin Ali ni. Cepat nak cerita tentang safe house. Sabar. Safe house ni selalu tak last sekali. Kalau tuan-tuan bertahan dengar live saya ni, last sekali nanti saya akan ceritakan tentang safe house. Mamat tu siapa? 5 juta tu siapa? Wartawan tak nak dedahkan sebab dia kata daripada SPRM. Tapi saya macamlah kau tahu, kau nipu lah. Okey, Mamat ni bermula yang kena tahan tu bermula daripada huruf S. Bermula daripada S. Yang 5 juta tu dia bermula daripada huruf Okey, saya akan ceritakan kejap lagi. Tolong share. Yang mana dekat Facebook tu, terima kasih. Tolong share juga dekat Facebook. Terima kasih. Tak kabur lagi ke Tak. Kali ni sudah jelas. Tuan-tuan. Jelas. Tidak kabur. Okay. Phone Mama. Assalamualaikum. Tetap serta bersama Rois memberi pencerahan fakta. Terima kasih. Kita sama-sama tuan-tuan. Mana susah senang. Jangan kita berat sama dipikul, ringan kau pikul seorang. Ringan sama dia, berat kau pikul seorang kan. Tak syok juga benda tu. Sama-sama insyaAllah. Okay, saya share dekat sini dulu. Alright, let's go berita semasa terlebih dahulu. Amaran ribut petir di 6 negeri petang ni. So
Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir di 6 negeri sekitar sehingga jam 6 petang ini. Menerusi kenyataan dimuat naik di media sosial itu, Sarawak dijangka paling terjejas dengan cuaca tersebut, di antaranya di Kuching, Serian, Seri Aman, Semarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Macam saya kata, lebih kurang tempoh macam ni memang waktu untuk negeri Sarawak dilanda ribut lah, hujan, ribut petir sebagainya. Negara lain adalah Kedah, iaitu di Sik, Baling dan juga Kulim serta Perak, Hulu Perak. Di Kelantan, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang. Di Kelantan, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Di Terengganu serta Jerantut dan juga Kuantan, Pahang. Met Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Okay? Dia melebihi sejam. Alright. So, tuan-tuan, amaran kepada ribut petir kepada penduduk di kawasan Kelantan, Sarawak, Terengganu dan juga Pahang. Ini 4 kawasan, 4 negeri yang dijangka macam saya sebutkan tadi. So, siapa yang berada di kawasan tersebut berjaga-jaga. Kalau ada air banjir tu, jangan mandi air banjir, tuan-tuan. Pertama, penyakit. Kedua, di mana itu? Di Kedah. Baru-baru ni dekat Kedah. Satu tempat tu, dia tak pernah banjir. 20 tahun tak pernah banjir. Tiba-tiba banjir, ada yang meninggal dunia kerana hanyut disebabkan oleh banjir yang berlaku terlalu cepat. Alright, insyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan sahabat handai, rakan taulan, paling kurang pun rakyat negara kita ni, apa orang kata, selamat daripada sebarang bencana yang berlaku di dalam negara kita. Baru-baru ni kan ada pimpinan PAS Selangor kata, MB Selangor patut letak jawatan kerana Selangor masih banjir walaupun berbilion telah dibelanjakan untuk tebatan banjir. Kan MB tak jawab pun. Yang jawab dia punya setiausaha politik. Dia kata kalau MB Selangor tu nak kena letak jawatan, tu MB Kedah, MB Terengganu, tu MB Perlis tu kena letak jawatan. Baru-baru ni Perlis pun banjir, tuan-tuan. Bilion juga dah dibelanja untuk tebatan banjir di negeri diorang. Kenapa masih tak boleh settle? Dia kadang-kadang ada banyak faktor yang menyebabkan apa orang kata, banjir ini tak boleh nak dielakkan. Biasanya kalau dalam keadaan hujan biasa, kalau tak ada intervention memang akan banjir lah. Tetapi kalau ada intervention tak banjir. Tetapi apa yang berlaku, ada keadaan certain hujan tu melebihi daripada jangkaan biasa. Normally that one will happen around 10-20 years sekali. Kan kita ingat tak banjir besar yang teruk melanda negeri Kelantan kot. Happen tak silap saya 2004, 2005, 2004 macam tu. That was 20 years ago, 20 tahun yang lalu. So sekarang ini dijangkakan perkara itu akan berulang kembali. It's just dia macam ni, saya selalu kata, kalau tengah tahun dia kemarau, ujung tahun dia banjir. Kan ribut taufan banjir. Cuma kita tak tahu banjir tu teruk tak teruk. Itu je. Air akan naik, cuma kita tahu teruk ke teruk. Teruk ke tak teruk. Sebab isu dia, kadang-kadang ada setengah penempatan baru ataupun perumahan yang dibuat tu dia rendah daripada kawasan laut. Satu. Kedua, kadang-kadang apa yang berlaku disebabkan dulu ada hutan sekeliling. Lepas tu bila pembangunan, kawasan rumah lama dekat situ banjir kerana apa orang kata, kawasan perumahan ataupun perindustrian ataupun pembangunan telah dilakukan di kawasan tersebut. That's what happened. But whatever it is, siapa saja akhirnya jadi kerajaan, dia akan menghadapi situasi ini. So, bersiap sedia dalam keadaan tersebut. Okay. GST. Habis lah kita kena ni. GST hanya akan dilaksana jika ambang gaji minimum naik ke 3,000 PM. Kerajaan akan melaksanakan cukai barang dan perkhidmatan GST sekiranya ambang gaji minimum meningkat kepada 3,000 ke 4,000, kata Perdana Menteri. Ketika ini gaji bulanan minimum di Malaysia adalah pada sekitar 1,500. Anwari mengakui bahawa sistem cukai itu cekap dan terus berkata GST juga akan membantu mengembangkan dana kerajaan dengan kutipan hasil yang lebih tinggi. Namun begitu, dia percaya golongan miskin tidak seharusnya dibebani dengan sistem cukai sedemikian. Saya bersetuju GST adalah sistem cukai yang paling telus dan cekap. Tetapi, pandangan saya adalah beri sedikit masa, beberapa tahun. Kita mesti pastikan ambang gaji meningkat kepada minimum 3 ke 4,000. Maksudnya minimum wage. Kemudian barulah kita boleh selaraskan dasar, katanya. Alright. Macam mana ni? Dulu korang yang pergi menentang GST ni, kan, kata GST ni tak bagus dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, ni saya nak cerita. Pada waktu itu, kenapa kita tak bersetuju dengan GST? Alright. Pertama sekali, dalam ceramah kami,
Okay, dalam ceramah saya pernah buat road tour di Sarawak berkenaan dengan GST, ceramah Rafizi. Kita sendiri mengatakan bahawa GST adalah sistem yang cekap untuk memungut cukai. So, sistem itu baik untuk siapa, tuan-tuan? Sistem itu baik untuk kerajaan. Okay? Sistem itu adalah baik, amat baik sebenarnya untuk kerajaan dan sangat cekap untuk memungut cukai. Cuma isunya adalah bukan sistem, tetapi bila sistem itu dilaksanakan. Sistem itu sangat cekap memungut cukai sehingga dia boleh memungut kepada orang yang paling miskin, yang biasanya terlepas daripada cukai-cukai yang biasa ni. Terlepas daripada cukai-cukai yang orang kata apa, yang ialah sebab dia bukan self regulatory kan, dia adalah berdasarkan kepada orang yang mencukaikan. So biasanya akan terlepas ataupun dia tak akan kena cukai. Now, bila GST dilaksanakan, dia akan mencukaikan everyone at every level. So dia sangat efisien, sangat bagus untuk kerajaan, dan oleh kerana itulah kenapa kerajaan melaksanakan lebih daripada 160 negara. 160 negara melaksanakan GST. Itu kan argument orang dahulu kan, dia kata 160 negara melaksanakan GST. Betul. Sebab GST ni sangat efisien. Bagusnya untuk kerajaan, tetapi untuk rakyat yang miskin itu tidak bagus. Dan rakyat yang susah, rakyat yang masih struggle, itu tidak elok, tidak bagus. Dia begini tuan-tuan. Isunya pada waktu itu, kita tak bersetuju pelaksanaan GST adalah kerana apa orang kata, dari segi pendapatan rakyat, kita masih lagi terperangkap di dalam middle income trap. Kita masih lagi terperangkap, rakyat masih lagi terperangkap di dalam middle income trap, menyebabkan pendapatan rakyat tidak bertambah. Bila pendapatan rakyat tidak bertambah, tetapi kita nak menambahkan pendapatan kerajaan dengan mengenakan cukai, dalam masa sama kita tak meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi itu adalah satu ketidakadilan, satu kezaliman kepada rakyat. That was our argument at that time. Kita tak pernah kata pelaksanaan GST itu tidak baik. Malah di dalam ceramah kita kata bahawa kita hanya boleh laksana GST sekiranya rakyat mencapai satu threshold, satu pendapatan yang tinggi. So, untuk kita nak letak GST, pertama sebelum GST, kita kena majukan negara kita. Kita kena tingkatkan dulu ekonomi negara kita, kita kena tingkatkan pendapatan dan juga ekonomi rakyat negara kita. Baru kita boleh cerita laksanakan GST. That was our argument. Malah, pada kerajaan Pakatan Harapan 1.0, GST tidak pernah dihapuskan. GST dilaksanakan di undang-undang GST, akta GST itu diluluskan pada tahun 2004. Dan pada tahun 2014. Pada tahun 2018, GST itu di zero rated menjadi kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan GST itu, tapi kadarnya. Pada waktu itu GST terus diperkenalkan dengan kadar 6%. Kita curious lah. Kenapa terlalu tinggi? Sepatutnya kadar tu pada cadangan kami, kalau pun nak dilaksanakan, in between 3 to 4% permulaan. Permulaannya 3 ke 4% terlebih dahulu. Kita tahu negara lain seperti UK umpamanya, belasan peratus, sehingga ke 25% pun ada GST dia. Kita tahu. Tetapi kita tengok pendapatan negara dia, kita tengok pendapatan rakyat dia, kita tengok harga-harga barang dia juga, dia tak kawal. UK tak kawal harga barang. Tetapi disebabkan oleh open market, barang dia terkawal. Maksudnya harga barang itu terkawal dengan baik. Dia open market. Saya selalu percaya dengan open market sebenarnya. Dan ada satu hadis Rasulullah sebenarnya kalau ikutkan dalam hadis, Rasulullah mengharamkan untuk kerajaan mengawal harga barang. Ada hadis-hadis sahih. Cuma Ibn Taymiyah yang mengemukakan satu pandangan, salah seorang ulama lah, mengatakan tak apa kerajaan meletakkan sekatan ataupun mengawal harga barang kalau berlaku kezaliman di situ. Tetapi dalam kes ini saya bersetuju dengan Rasulullah. Bukan sebab Rasulullah satu hal kan. Kerana sebenarnya bila kita open market, di situ market akan plays role di dalam memastikan harga barang itu stabil. Kita tengok harga minyak, harga ayam dan juga harga telur sekarang kan. Yang kerajaan kena kawal adalah monopoli dan oligopoli. Dua benda ni kerajaan kena kawal. Monopoli ni satu orang saja, ataupun oligopoli mereka berpakat. Ramai-ramai, dia tak ramai player, 5, 6, 10 orang, tapi mereka berpakat untuk menentukan harga. Yang itu kerajaan kena kawal. Sebab itu negara kita tak ada lagi satu undang-undang dipanggil sebagai Unfair Competitive Act or something like that. Kita tak ada undang-undang yang mengawal saya rasa tak ada lah, setahu saya tak ada. Maksudnya kita tak ada undang-undang yang memastikan supaya berlaku persaingan.
So bila berlaku monopoli, di situ undang-undang tu akan, ataupun cubaan untuk kartel lah, cubaan kartel. Di situ undang-undang itu akan akan terlaksana. Tuan-tuan perasan tak harga getah sekarang ini naik kan? Kenapa tiba-tiba harga getah naik di bawah kerajaan Madani? Kerajaan Perikatan Nasional hari itu pegang pun harga getah tak naik-naik, still RM2. Kenapa? Saya jumpa dengan chairman getah. In fact hari apa? Minggu ni saya akan interview, esok lusa saya akan interview beliau berkenaan dengan harga getah ini. Kita pelik tuan-tuan, kita ni antara pengeluar getah dan pemproses getah, pengeksport buatan getah yang besar di dunia. Kita punya glove, kita ada kondom buat kat Malaysia, glove, barang-barang daripada perubatan, barang-barang kegunaan untuk industri yang berasaskan getah datang daripada Malaysia. Demand kita tinggi, supply kita rendah, tetapi harga getah tetap rendah. Kenapa? Antaranya kartel. Nanti saya akan interview beliau, chairman yang dilantik, iaitu siapa tuan-tuan? Datuk Supardi, pengurusi MPN Kedah, Kelantan. InsyaAllah saya akan interview beliau dan bertanyakan bagaimana beliau datang dengan formula tersebut. Bagaimana beliau boleh dapat idea untuk nak memastikan harga getah kita naik. Kan? So terima kasih kepada Datuk Supardi dari Kelantan, pengurusi MPN Kelantan. InsyaAllah. Okey, pada 2014 harga gaji minimum masa tu 800, betul? Betul? Gaji minimum pada tahun 2014 adalah hanya 800. Di Sarawak masa itu 750 kalau tak silap saya. Kalau 750 800. Di Semenanjung 1100 ke atau kurang daripada itu? Can't remember. Baik. Habis kat situ. Alright. Anwar kongsi artikel Malaysia Kini mengenai kelewatan keadilan buat pemandu OKU. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini berkongsi artikel Malaysia Kini yang menekankan kelewatan keadilan terhadap pembantu e-hailing pekak Ong Ing Kiong yang diserang. Perdana Menteri menyiarkan semula versi bahasa Melayu artikel itu di akaun X rasminya. Tidak pasti sama ada tindakan itu dilakukan sendiri atau pengendali media sosial. Artikel tersebut merujuk kepada ucapan Anwar di persidangan Law Asia hari ini apabila dia mengenang dirinya pernah menjadi mangsa kelewatan undang-undang pada masa yang lalu. Dalam bab pengalaman, saya telah mengalami banyak situasi apabila saya berhadapan tindakan biadab daripada pihak berkuasa, kelewatan undang-undang dan penyalahgunaan kuasa yang teruk. Komplot ini telah membawa saya dari Dewan Kuasa ke lorong penjara. Saya percaya saya telah mengumpulkan cukup jam kredit untuk diterima sebagai ahli berhormat Badan Peguam juga, katanya berseluruh. Kenyataan ini timbul di tengah kritikan berterusan terhadapnya dan kerajaan mengenai kelewatan dalam memberikan keadilan kepada Ong Ing Kiong, pemandu e-hailing kurang upaya dalam kes serangan. Ong 48 ditumbuk di muka ketika dia duduk dalam keretanya ketika menunggu penumpang di luar sebuah hotel di sekitar pada 20 Mei, di Kuala Lumpur pada 28 Mei. Penyerangnya adalah pengiring polis kepada pemangku Raja Johor Tuanku Ismail Sultan Ibrahim yang telah pun menitahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh. Walaupun insiden itu direkam oleh kamera, tiada perkembangan dalam dakwaan terhadap penyerang tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, Anwar Ibrahim berucap, kebebasan kehakiman tetap jadi keutamaan. Perdana Menteri berkata, kebebasan badan kehakiman dan kedaulatan undang-undang perlu kekal untuk menjadi keutamaan dalam menegakkan keadilan tanpa takut atau pilih kasih, without fear or favour. Anwar berkata, kebebasan kehakiman berlandaskan doktrin pemisahan kuasa yang termaktub dalam prinsip dalam asas struktur asas Perlembagaan Persekutuan. Pada masa lepas, kita telah melihat bagaimana prinsip ini dicabuli oleh mereka yang berkuasa yang bersekongkol dengan kehakiman bagi mencapai tujuan politik yang jahat dan keji. Alright? So, mengenai perkara ini kita kata, hintnya adalah Datuk Seri dah memberikan hint kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan tindakan. Malah TMJ sendiri, Tengku Mahkota Johor sendiri pun dah buat titah mengatakan supaya diadakan siasatan menyeluruh. Kan? Diadakan siasatan menyeluruh. Tuan-tuan, tak sampai 100 ni macam mana saya nak share cerita ni? Alamak, baru 58. Kena share tu lebih daripada 100. Baru saya share cerita. Alright. Kalau tak, dia macam ni. Dia macam ni, tuan-tuan.
kita ada satu prinsip undang-undang, iaitu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Innocent until proven guilty. Walaupun kita ada video dan sebagainya, yang itu mahkamah kena tentukan. Ya, kita sebagai orang awam, sebagai orang luar, sebagai orang yang tidak berada dalam mahkamah, kita boleh menilai. Kita boleh menilai secara surface. Tetapi hujungnya kita kena membiarkan mahkamah menilai dan menentukan apakah keadilan sebenar, sebab mahkamah boleh melihat bukti secara keseluruhan, mahkamah boleh memanggil bukti, mahkamah diadili oleh hakim yang terpelajar dan juga terlatih di dalam mengendalikan kes-kes. Sama macam kes yang dekat Dungun tu kan. Seorang wanita melanggar 3 pelajar UiTM. Dikatakan wanita itu tidak siuman. Okey, dikatakan tidak siuman, ada masalah mental dan sebagainya. Itu dikatakan ya atau tidak, bila mahkamah tentukanlah. Kita pun tak tahu. Kita nilai dia berdasarkan keadaan itu. Kenapa nanti mahkamah akan panggil expert witness, dia akan ada dia akan dinilai oleh pegawai pegawai perubatan kerajaan dan sewaktu dengannya. So benda itu yang akan memastikan bahawa apa sahaja pertikaian ataupun apa sahaja perkara mengenai undang-undang itu akan ditentukan oleh mahkamah, bersalah atau tidak bersalah. Nah, dalam kes ini kita kata, sebab itu TMJ kata adili. Anwar Ibrahim kata adili. Anwar tak kata tangkap, dakwa, tak boleh. Kita baca tadi separation of power, pembahagian kuasa di antara 3, judiciary, legislatif dan juga judiciary, legislatif dan juga ahli parlimen lah. Executive, judiciary dan juga legislatif. 3 ni kena ada pembahagian kuasa supaya tidak berlaku satu penindasan, tetapi kedua salah guna kuasa. Kalau dalam hal ini Anwar boleh kalau kita kata Anwar kena bagi arahan lah, bagi arahan, tangkap, dakwa. Anwar bukannya AG, bukannya hakim yang boleh tangkap dan dakwa dan menentukan hukuman. So dia paling kurang sebagai Perdana Menteri, dia boleh tweet lah. Dia kata ambil tindakan. Yang kena ambil tindakan ada 2. Pertama, polis. Kedua, AGC, Peguam Negara. AGC, Attorney General Chambers. Kan, pejabat-pejabat peguam negara kena ambil tindakan. Dakwaan itu pada AGC, bukan pada Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri ni adalah adalah legislature. Dia adalah pembuat dasar, pembuat hukum. Eksekutifnya adalah polis. Judiciary-nya adalah AGC. So AGC kena ambil tindakan berdasarkan daripada laporan dan juga siasatan polis, iaitu eksekutif. So, benda itu kena berlaku dalam terma ini, dalam keadaan ini. Tapi saya rasa kalau lambat sangat, yang ini tak patutlah. Kan, tak patut. Sebab kita kata, video jelas dah ada, keadaan dah ada, gesaan daripada Perdana Menteri dan TMJ sendiri. TMJ pun tak katalah supaya, kita kena sekat, kita kena pastikan, orang-orang better tidak didakwa. Tak ada, tuan-tuan. Adakah TMJ cakap macam tu? Tak ada kan? TMJ kata open. Siasat seluas-luasnya. Siasatlah. Dah siasat itu, dah ada bukti dakwa. Bukti dah jelas. Kita orang yang tak pandai undang-undang ni pun kita tengok pun jelas. Dia berlaku assault dekat situ. Berlaku assault. Cuma itu pengiring polis lah. So sekarang ini terpulang kepada polis. Dan tak tahulah, polis mungkin dah habis siasatan, terpulang kepada agensi. Terpulang kepada Peguam Negara. Untuk nak memastikan bahawa tindakan itu diambil terhadap orang yang melakukan onar tersebut. Okey, itu yang kita kena faham dahulu. So daripada dasar itu, bila kita faham bahawa Perdana Menteri di dalam kerajaan madani ni tak ada kuasa menangkap, tak ada kuasa membebaskan orang. Lemahnya Perdana Menteri ni Suardi. Tak, itulah sebenarnya reformasi yang kita nak buat. Bila Tengku Razali kata, mana ada reform? Inilah reformnya. Kita bukan Mazham Zaman Atok Saka 90 tahun dahulu. Kan? Dia apa saja tangkap. File semua ada pada semua orang. Tak kena pada dia, dia suruh tangkap. Dia suruh ambil tindakan. Itu yang berlaku. Kita sekarang ni, lepas tu kita duk cakap, kita hendaklah separation of power, reform. Bila Anwar buat reform, tak berlaku tangkapan, kita marahkan Anwar. Patutnya kita marahkanlah AGC, kita marahkanlah polis. Kenapa tak ada tindakan? Kenapa tak ada tindakan susulan yang sepatutnya dilakukan dengan cepat? Itu yang kita kena tujukan dan tumpukan kita punya desakan kita. Anwar tak bagi arahan, tuan-tuan. Anwar siap tweet saja. Dia pun pegawai kerajaan. Tuan-tuan, kalau kita dekat negara barat macam UK kan,
UK ni, ahli parlimen dia, Perdana Menteri dia, bukan seorang yang terlalu tinggi dan mulia pun. Bukan macam sultan atau raja macam king dekat sana ada king atau queen kan. Yang tu bukan level tu. Atau kat Malaysia ni kita ada king atau queen ni. Level lain. Perdana Menteri, ahli parlimen tu, menteri-menteri ni level biasa je sebenarnya. Orang biasa, cuma dia ada office, dia ada pejabat dekat pentadbiran. Tu je beza dia. Kita kena anggap macam tu. Mereka hanya bearing office dia panggil. Mereka hanya memegang tampuk sebagai ahli apa kata? Penjawat awam yang memegang tampuk office. Itu saja. Dan dia ada sikit kuasa di dalam kementerian dia. Lain daripada tu, dia hanya orang biasa. Tak ada istimewa lebih dia daripada orang lain, daripada rakyat lain. Satu hari nanti saya atau tuan-tuan pun boleh jadi menteri. Boleh jadi Perdana Menteri. Tak mustahil. Kalau bukan saya pun tuan-tuan atau anak-anak cucu tuan-tuan yang mendengar saya mungkin satu hari nanti akan jadi Perdana Menteri. Why not? Kan? Kenapa tidak? Apa yang mustahilnya? Maksudnya orang biasa boleh menjadi orang kata Perdana Menteri atau Menteri jawatan itu. Tetapi nak jadi Sultan dan sewaktu dengannya, dia ada prosedur lain. Kita takkan boleh jadi Sultan, tak boleh jadi Agung, tuan-tuan. Yang tu memang dia based on that orang kata perlembagaan ataupun that peraturan, that procedure. Tetapi nak jadi Menteri, Perdana Menteri, anyone can become selagi mana dia layak. Dan berdasarkan kepada prosedur-prosedur tertentu. Okey. Pembangkang ada main satu isu. Habis dah cerita tu kan. Pembangkang ada main satu isu. Isu dia berkenaan dengan pengecualian cukai Universiti Tun Abdul Razak, Utah. Sebanyak 83 juta. Dia kata, tengok inilah kerajaan DAP. Kerajaan yang nak menangkan China saja. Universiti China tu dia bagi pengecualian cukai. Universiti Melayu kita habis. Pertama saya tanya, mana Universiti Melayu kita? Kan? Universiti awam tak ada. Dia tak ada benda tu, tuan-tuan. Universiti awam tu tak ada. Ini universiti swasta. Jadi kenapa dia bagi pengecualian cukai 83 juta? Patutnya cukai kena bayar lah. Ini jawapan dia. Pengecualian cukai atas Utah atas dasar kerajaan tak cukai pendidikan. Bukannya sebab bukan keuntungan. Bukan keuntungan non-profit punya ni dia tak cukai. Pengecualian cukai kepada Universiti Tunku Abdul Rahman, bukan Razak, Tunku Abdul Rahman yang dilaporkan berhutang sebanyak 83 juta dengan LHDN adalah disebabkan dasar kerajaan yang tidak mengenakan cukai terhadap entiti berasaskan pendidikan bukan keuntungan. Okey? Maksudnya non-profit education center. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kelewatan kelulusan pengecualian cukai berikutan universiti berkenaan masih berada di bawah Yayasan Tunku Abdul Rahman yang belum dipisahkan strukturnya antara urusan syarikat perniagaan komersial dan pendidikan. Soal pengecualian cukai bagi Utah iaitu Universiti China. Apa dasar kita? Semua usaha untuk pendidikan yang bukan berasaskan untungan kita kecualikan. Kalau untuk bangunkan fakulti, untuk bagi pelajar miskin belajar, untuk kecualikan tuition, kita kecualikan cukai. Bagi saya tidak ada masalah. Cuma kita umumkan kerana kelewatan kita luluskan berikutan Yayasan UTAR belum dipecahkan. Baru-baru ini mereka meminta diberi tempoh setahun. Mereka akan kepecahkan. Namun sebentar itu, mereka minta pengecualian bagi semua kelulusan untuk pendidikan anak miskin, katanya. Okey. Laporan Sinchu Daily yang memetik sumber menyatakan tunggakan cukai dan denda 83 juta yang dituntut LHDN ke atas UTAR akan dihapuskan. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying sebelum ini berkata, menurut LHDN, UTAR tidak diberikan status pengecualian cukai, tidak seperti Yayasan Pendidikan UTAR yang mendapat pengecualian pada 1 Julai 2003 mengikut Seksyen 446 Akta Cukai Pendapatan 1967. Now, maksud dia apa? Dia macam ni. Sebelum ini, UTAR ni, anak buah saya sendiri pun belajar dekat UTAR, tuan-tuan. Memang UTAR ni antara universiti yang menawarkan pendidikan kepada anak-anak miskin. UTAR ni sebelum ini berada di bawah Yayasan Tunku Abdul Rahman. Yayasan Tunku Abdul Rahman ni dia ada pengecualian cukai. Yayasan ni biasa ada tax exemption lah. Tax exemption. So, UTAR ni diwujudkan sebagai arm untuk komersial. Untuk komersial arm. Ini sebelum ni cerita, UTAR yang lama, ni memang untuk buat bisnes dan juga buat keuntungan pada waktu itu. Kemudian, apa yang berlaku baru-baru ini, tak tahu baru ini mungkin recent years, UTAR mengambil pendirian setelah mungkin yayasan tu dapat duit banyak dan sebagainya, bahawa UTAR hendak menjadi fokus universiti yang menawarkan pendidikan tidak berasaskan keuntungan. Non-profit education organisation dipanggil. Jadi untuk itu mereka memohon supaya pengecualian cukai itu dilakukan, dibuat. Tetapi permohonan itu lambat, tak tahulah, mereka dah memohon lama tetapi tak dapat. Disebabkan oleh itu, mereka bukan lama dah tak bayar cukai, ini baru
Kerana permohonan itu mereka beranggapan bahawa tak perlu dulu bayar cukai because tunggu permohonan, tunggu kelulusan. Dan dalam nak proses untuk pecah, untuk proses dan sebagainya mengambil masa setahun. So akhirnya setelah setahun berlalu, dah pun dapat kelulusan, maka kelulusan itu dia backdatekan daripada tarikh mereka memohon, maka 83 juta itu tidak dikira sebagai cukai. Kerana apa? Mereka telah mendapat tax exemption. Tak adil, Is! Tak adil. Kalau tak adil, kenapa universiti lain kena cukai? Kerana universiti lain berasaskan keuntungan. Kalau anda atau universiti lain yang swasta, tak nak dapat pelepasan macam ni, maka memohon untuk menjadi sebuah universiti ataupun college yang tidak berasaskan keuntungan. Tetapi modalnya kena keras lah, tuan-tuan. At least UTAR ni dia di bawah, dia ada backup daripada Yayasan Tengku Abdul Rahman. Tujuan dia adalah untuk golongan-golongan miskin dan apa orang kata tidak berkemampuan. Bukan Cina saja, semua. Semua bangsa boleh memohon untuk golongan miskin dan juga kurang berkemampuan. So, ini adalah satu kaedah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Madani untuk memastikan bahawa pendidikan itu. Sebab itu antara moto saya juga, antara benda yang saya sangat tekankan juga, pendidikan, tuan-tuan. Tanpa pendidikan yang baik, itu yang otak kita mantul. Itu yang kita tak boleh apa orang kata, tak boleh berkembang pemikiran kita. Dan tak boleh berkembang pemikiran kita disebabkan oleh perkara tersebut. Sebab itu juga, tuan-tuan, saya dalam baru-baru ini saya nak bawa RUU Mufti Wilayah ni. Kan, RUU Mufti Wilayah. Saya antara orang yang tak bersetuju dengan RUU Mufti Wilayah. Macam saya sebut tadi lah. Kita ni kena menjadikan umat Islam ni umat yang pandai. Umat yang berfikir. Kita kena bagi mereka kebebasan untuk berfikir, untuk berwacana, untuk berdialog, untuk berdebat, untuk berbincang. Selagi mana dalam kerangka yang dibenarkan oleh syarak. Dan janganlah kita menjadi pihak berkuasa yang menyempitkan pemikiran atau menyempitkan apa orang kata perkara yang sebenarnya ada perbezaan pendapat di atasnya. Imam Malik masa dia menulis kitab Al-Muwatta dalam antara kitab fiqh yang hebat, yang besar lah pada waktu itu, yang kira hebat lah. Masa itu dia present kitab itu kepada pemerintah, kepada khalifah. Khalifah tengok kitab tu, dah baca semua, dia kata kitab ni memang sangat bagus. Dia kata, Khalifah kata, saya nak mewajibkan supaya semua penduduk di bawah jajahan negara kita ni, di bawah Khalifah kita ni, pakai kitab ini sebagai rujukan fiqh mereka. Imam Malik kata, tuanku lah, dia kata, dia tak bagi tuanku lah kot. Dia kata, jangan buat macam tu. Jangan wajibkan. Kerana ini adalah pendapat saya. Orang lain mungkin ada pendapat dia masing-masing. Kalau kita wajibkan kepada satu kitab sahaja, satu pendapat sahaja, kita akan menyempitkan pemikiran umat Islam ini untuk mereka berkembang daripada berfikir. Oleh kerana itu, selama 1000 tahun umat Islam ni berkembang dengan the golden age, tuan-tuan. Dalam pada barat berada dalam the dark age, kita Islam pada waktu itu berada dalam golden age. Abbasiyah, dalam khalifah Islam pada waktu itu, Uthmaniyah dan sebagainya, even sebelum itu khalifah Islam semua dengan teknologinya, dengan pendidikannya, dengan ilmunya, dengan pemikirannya, menjadikan umat Islam ni adalah umat Islam berfikir. Malah ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra' tu maksudnya baca. Erti kata penekanan kepada umat Islam ni ialah untuk kita membaca, sebab dalam membaca kita akan berfikir. Saya ada beli buku tu ni hari tu, Salafi dan Asy'ariyah kan, dekat Pesta Buku terbitan PTS. Membaca. Kenapa membaca, tuan-tuan? Bila kita membaca, secara tidak langsungnya kita berfikir. Bila kita berfikir, secara tidak langsungnya kita akan ada proses yang menyebabkan kita rasa, okey, ini pendapat aku sebelum ini. Setelah membaca ini, aku rasa pendapat aku telah ada sesuatu lain yang dibawa daripada pendapat aku. So, okey, kita tengok macam mana. Jadi kita nampaklah benda tu, baru nampak pencambahan pemikiran. Kalau tidak, kita akan jadi masyarakat yang bodoh.
Kita akan jadi masyarakat yang, macam saya katalah, skibidi-bidi ya. Kan? Mereka yang tidak menyokong kita adalah Dajjal. Oh, mereka yang tidak menyokong kita adalah kafir. Oh, padahal bezanya parti politik je. Kerana apa? Kerana yang bercakap tu ada ilmu, tapi yang mendengar tak ada ilmu. Maka tepuk tangan je lah. Oh, Dajjal. Makhluk asing. Ya, makhluk asing. Itulah kesannya. Bila kita memperbodohkan umat, itu yang jadinya. GISB ni kesan kepada pembodohan umat lah. GISB itulah kesan kepada pembunuhan umat. Kerana di mana kita tak sebenarnya pendidikan Islam kita sekarang ni kita tak tekankan kepada memandaikan umat. Sebab itu saya suka Ustaz Wanji, Ustaz Shihabuddin dan juga beberapa ustaz lain saya malah nak sebut. Nanti orang kata saya Wahabi lah pula kan. Bahawa mereka membawa umat berfikir. Kita boleh berbeza pendapat. Dalam akidah tu pun, kita ada Asy'ariyah, Maturidiyah, kita ada Salafiyah, kita ada, ialah Salafiyah Hanbaliyah. Kita ada pelbagai school of thought di dalam memahami akidah. Di dalam kita bermanhaj di dalam akidah. Tetapi kita mengambil pendekatan untuk kita nak limit. Untuk kita nak hadkan perkara tersebut. Itu yang jadi masalahnya. Okay, itu yang menjadi masalahnya. So, dalam hal ini, Perdana Menteri menyatakan, biar menteri jawab kebimbangan terhadap RU Mufti. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Naim akan memberi penjelasan berhubung kebimbangan berkaitan undang-undang Mufti. Kerana berkaitan itu biar Mufti jawab. Terdahulu, hari itu dikritik sejumlah pihak, termasuk Latifah Koya yang berkata ia boleh membawa kesan yang serius kepada orang Islam di Malaysia. Now, Latifah Koya dia kritik daripada aspek lain. NGO bukan Islam di Sarawak, dia kritik daripada aspek lain. Saya kritik daripada aspek berdasarkan perkara ini. Ini adalah RUU, apa orang kata, Mufti Wilayah, dia punya draft dia. Perkara 19, Section 19, justru dia kata, berdasarkan semakan, pegangan akidah mengikut pegangan yang bersumber daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, pegangan syariah hendaklah mengikut mazhab Syafi'i atau dalam keadaan tertentu, mana-mana satu mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali atau ijtihad umum yang boleh diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa, dan pegangan mengenai tasawuf yang hendaklah mengikut pegangan yang dibawa oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali. So, akhirnya, aliran akidah dia nak pergi kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Macam kita kata tadi, akidah ni bukan satu, tuan-tuan. Bukan, akidah itu satu. Tetapi manhaj pemahaman akidah itu dia ada banyak. Dia ada Hanbaliyah Salafiyah. Ya, dia ada ahli hadis. Dia ada Asy'ariyah Maturidiyah. Dia ada banyak. Kenapa kita nak limitkan? Kenapa kita nak limitkan? Ya, Azhari, dia Azhar itu dia ada pandangan itu. Tapi itu universiti. Tak apalah universiti, tetapi kita sebagai mufti, kita jangan berpandangan bahawa ahli sunnah wal jamaah ini saja. Kita kena buka pemikiran, barulah umat Islam kita ni menjadi umat Islam yang berfikir. Dia tak jumud. Dia kata tasawuf hanyalah Imam Junaid dan juga Imam Al-Ghazali. Tasawuf ni besar dan luas. Kalau kita limitkan, saya risau nanti, akhirnya yang lain tu kita nak anggap macam mana? Adakah mereka sesat? Padahal dalam kerangka masih lagi dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Saya bagi contoh Salafi, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Mekah. Mereka berfahaman-fahaman Hanbaliyah, iaitu Salafiyah. Mereka tak berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ada ustaz-ustaz kita yang graduan daripada Madinah, Mekah, daripada Pakistan dan sewaktu dengannya, mereka berfahaman Salafiyah Hanbaliyah. Kenapa kita nak sempitkan kalau mereka belajar dalam perkara tersebut, biar mereka kemukakan pandangan mereka, Asy'ariyah Maturidiyah kemukakan pandangan mereka, dan biar pertemuan itu mencambahkan idea-idea dan juga pemikiran. Tuan-tuan, kita ni, cerita Salafiyah Asy'ariyah Maturidiyah ni, gaduh ni kalau tuan-tuan baca surat Hamka punya buku. Surat kepada mufti kot. Teguran suci yang rujuk terhadap Mufti Johor. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Tuan-tuan boleh tengok buku ni oleh Hamka. Ini pun cerita, masih lagi bercerita, cerita yang sama. Puluhan tahun dahulu,
Ribuan tahun dah. Orang dok berbahas tentang Asy'ariyah, Maturidiyah, tentang Salafiyah berkenaan dengan cara faham dan sebagainya, manhaj. Benda tu dah puluhan tahun dan takkan settle, tuan-tuan. Tapi kita nak datang, kita nak melimitkan, kita nak menghadkan. Bagi saya, selagi mana di dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, biarlah. Itu pandangan saya, ini teguran saya. Kan? Kalau kita tidak boleh mengkritik kerajaan yang ada dalam kerangka yang dibenarkan, dalam kerangka yang betul, jadi kita ni jadi siapa? Kan? Ada benda kita boleh kritik, kita kritik. Tapi kritik betul-betul. Bukan dengan fakta yang tidak betul. Bukan dengan maki hamun. Bagi saya, kalau sekiranya mufti kena bersikap terbuka. Selagi mana di dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Hambaliyah, mazhab, kita kata Syafi'i sebagai panduan, tetapi kita tidak terikat kepada mazhab Syafi'i dalam semua keadaan. Tak ada masalah. Syafi'i dan Syafi'iyah kita boleh gunakan. Orang awam ni tak tahu mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, beza di antara orang kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dia orang tahu, dia orang tak jadi ahli skibidi-bidi, tuan-tuan. Dia orang tak jadi aurat Muhammadiyah apa semua tu. Dia orang ingat aurat Muhammadiyah dan juga ajaran sesat itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan saya tutup begini. Sebenarnya kalau kita faham manhaj Asy'ariyah dan juga Maturidi, kedua-dua manhaj ini adalah manhaj ahli kalam. Manhaj yang mahu supaya pengikut dia berfikir, menyoal, pengikut dia menakul, berbincang. Itu sebenarnya manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi bila sampai ke level kita, ke tahap kita, kita nak tutup pula. Sebenarnya yang lebih tertutup Salafiyah. Tapi kita nak tutup kita pula yang terbalik dengan Salafiyah. Salafiyah ni bukan tertutup pemikiran minda, tak. Dia lebih strict. Maksudnya Salafiyah dan Hambaliyah ni, dia orang ni true to the text. Dia orang literalist. Dia orang melihat teks dan teks itu saja. Dia tak akan keluar daripada teks itu. Asy'ariyah Maturidiyah, dia akan berfikir luar. Dia takwil. Dia akan fikir lagi. Kalau begini, kalau begini macam ni. So, dia gunakan akal banyak. Sebab itu ada perbahasan di antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Sebenarnya Asy'ariyah dan Maturidiyah pun ada pertembungan. Dia ada perbezaan di dalam bab melihat akidah. Terutama contohnya, saya nak bagi contoh, dalam bab adakah kita ada free will? Betulkah kita ni ada hak, kita diciptakan Tuhan, kita ada free will? Free will apa? Untuk kita ni lah, untuk kita berfikir. Betul ke? Ataupun Tuhan yang menentukan? So, itu ada perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam bab akidah. So, bab macam ni sebenarnya kalau saya, biar kita biar di dalam kerangka salafi pula. Dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, dan biar akhirnya kita berkembang. Sepatutnya mufti-mufti sekarang ni dah berbincang soal AI, soal teknologi, macam mana nak memandai ke umat. Apa hukum kalau kita ni, saya baru ni saya tengok robot dah jadi pembantu rumah. Dah ada prototype robot yang kita tengok dalam cerita-cerita, robot jadi tukang buat air, tukang kemas rumah tu. Dah ada prototype tu, tuan-tuan. Kita patutnya dah tengok ke arah tu dah, robot ni. Apakah, macam mana kalau kita nak guna ni, internet dan sebagainya, hukum ke arah itu, ke arah AI, ke arah deep learning, ke arah data. Benda itu sebenarnya umat Islam dah kena bergerak ke arah itu. Cerita nak gaduh golongan tua, golongan muda, Salafi, Wahabi, cerita ni dah habis. Dah orang dah bincang ribuan tahun dan tak akan selesai sampai kiamat. Tambah kiamat benda ni tak selesai. Itulah dia. Tapi kita masih lagi nak mengambil sikap demikian. Sebut pasal JSB ni. Okey, habislah cerita mufti tadi tu. Itu pandangan saya. Sebut pasal JSB ni, kerajaan selamatkan anak kami, tapi rampas ibu bapa. Baru ni ada timbul kisah mak bapak yang anak-anak dia kena tangkap ni, kena bawa di rumah kebajikan, mengadu bahawa ada di antara anak-anak itu bukan anak-anak JSB. Okey, saya baca. Kes JSBH, kerajaan bukan selamat anak tetapi rampas ibu bapa. Ketua Penangan Bersatu Wilayah Persekutuan Tun Faizal sebagai jurucakap kumpulan 96 ibu bapa yang ditahan dalam JSB baru-baru ini. Tun Faizal pada sidang media bersama beberapa ibu bapa mewakili kumpulan yang menggelar diri mereka Gerakan Pulangkan Anak Kami menuntut supaya kerajaan memulangkan anak ini ditempatkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tun Faizal mendakwa tindakan polis menahan mereka dalam op global tidak sah kerana 96 ibu bapa ini tiada sebarang kaitan dengan JSBH. Jurucakap kumpulan itu menggesa kerajaan perlu segera memulangkan 174 anak yang didakwa, dirampas dan disembunyikan secara tidak sah dari undang-undang. Kami nak tegaskan bahawa penahanan 96 ibu bapa adalah tidak mengikut undang-undang. Bukan semua ibu bapa adalah ahli JSBH
Dan bukan semua anak-anak ditahan di rumah. Anak-anak ditahan di rumah amal. Ada yang ditahan di rumah sendiri. Kami nak kerajaan segera memulakan anak ini. Anak-anak mereka bukan diselamatkan tetapi dirampas. GPA mendapati 80% daripada ibu bapa ini bukan ahli GSB dan hanya 20% ahli GSBH. Daripadanya, 49 tiada kaitan dengan GSBH. Dalam kalangan 51% yang mempunyai kaitan pula, sejumlah besar adalah staf syarikat yang persendirian atau program bimbingan GSBH. Yang ini adalah tenaga pengajar sekolah, staf, penjaga pusat penjagaan dan sukarelawan. Apa alasan? Apakah mereka yang bukan ahli GSBH dan tiada kaitan ditangkap, ditahan dan dihumban di longkap berhari-hari? Bukankah kes ini salah tangkapan? Apa kaitan dengan sebarang dakwaan ajaran sesat? Baik. Pertama sekali saya nak jawab Tun Faizal lah. Apabila polis menjalankan siasatan, polis menahan di atas dasar polis ada untuk siasatan lah. Polis mempunyai hak untuk menahan suspek di bawah tahanan lokap maksimum 14 hari kalau kes custom, 7-8 hari dalam kes biasa. Tahan lokap belum tentu mereka bersalah. Tahan lokap itu untuk tujuan mereka disoal siasat. Itu tujuan dia. Yang ini Tun Faizal takkan tak faham. Benda ni benda mudah kot. So mereka dah ditahan ini satu kekejaman. Ditahan untuk tujuan siasatan. Mereka ni bukan ahli GSBH. Bukan kita nak tentukan, tuan-tuan. Biar polis tentukanlah. Biar siasatan menentukan. So, bila ditangkap secara pukal ni, dimasukkan dahulu seorang-seorang, dia akan nilai. Oh, ahli, tak ahli, ahli, tak ahli. Then, soalan seterusnya, adakah mereka didakwa? Itu proses dia. So, kalau 896 ibu bapa ini tidak didakwa, bermakna mereka ni bukan ahli GSBH lah. Itu je. Kalau mereka tidak didakwa, mereka bukan ahli. Maksudnya tak ada kes. Mungkin bukan ahli, mungkin tak ada kes, mungkin tak nampak jelas dan sebagainya. Jadi tak perlu risau. Okey, anak-anak mereka bagaimana? Di sini timbul persoalan. Di sini timbul persoalan. Kalau mereka maksudnya kalau anak-anak mereka, ialah bila mereka ditangkap, anak-anak mereka ditempatkan di rumah amal, itu tangkap pukal, tuan. Itu pukal. So kalau sekiranya mereka tidak didakwa, maka dalam keadaan ini mereka boleh memohon anak mereka dikembalikan. Mereka boleh memohon anak-anak mereka dikembalikan sebenarnya. Tetapi untuk mengatakan bahawa polis salah tangkap mereka, itu tak betul. Salah tangkap itu tak betul. Mereka berada di dalam vicinity itu, mereka ditangkap dalam keadaan untuk siasatan. Saya ambil contoh, ada seorang, saya baru tahu, semalam saya baru tahu. Seorang mamat ni, dia ikut saya dekat Sungai Bakap hari tu. Memang dia ikut, sepanjang kempen Sungai Bakap, dia ikut saya. Dia ikut saya, makan, dia jaga kat luar, isap okok dia ikut saya. 2 minggu dia ikut saya. Baru ni saya dapat tahu, dia kena tangkap GISBH. Ada pengikut GISB ikut kau Bukan. Dia sebenarnya macam ni. Kawan saya ni, dia diupah untuk renovate, ada satu premis GISB ni. So, dia tengah renovate, tengah-tengah renovate, dengan dia sekali kena angkut. Dengan dia sekali kena angkut masuk lokap. So, dia duduklah 2 hari. Tapi lepas tu dalam lokap tu dia ditanya, apa kau buat kat situ? Saya dapat kontrak untuk nak, bukanlah renovate, saya rasa, yalah macam renovate lah kot. Dia kontraktor lah. Saya masuk tu kontraktor. Apa buktinya? Dia tunjuk lah. Ni. Saya ni. Oh, okay. Dia tanya, dia cross check ni orang. Betul. So, dia lepaskan, tak kena dakwa pun. Tak kena dakwa pun, tapi dia kena tangkap. Sebab apa? Nak pastikan dia macam ni lah tuan-tuan. Dia masa kan cerita saya dalam lokap dulu lah. Ada seorang mamat ni, dia masuk dalam lokap. Saya tanya dia, kau masuk sebab apa? Kau kena tangkap sebab apa? Aku lepak dengan member aku. Dia isap dadah, aku tak isap dadah. Dia isap dadah, aku tak isap dadah, dia kata. So aku kena tangkap. Tipu saya lah. So bila dia kena tangkap, dia masuk dalam lokap, ujian naik kencing, negatif. Tapi masa raid tu, semua dekat situ kena angkut. Habis kau pergi duduk lepak dengan kawan kau, kenapa? Tak ada, aku on the way pergi kerja. On the way pergi kerja, dia call aku. Dia kata apalah nak something, jumpa dia. Aku pun pergi kat situ, aku nak jumpa dia something, bincang something. Tiba-tiba polis raid dengan aku sekali kena angkut. Kenapa? Sebab masa tu kita tak tahu yang mana GISBH, yang mana penaga dadah, yang mana. So polis angkut semua di dalam lokap tu, barulah sorting. So nak kata bahawa salah polis tangkap ni, tak juga. Sebab dia berkaitan. Maka bila dia berkaitan, maka kenalah ambil tindakan. Erti kata tahan dahulu, baru berlaku saringan. So daripada saringan ini, baru ada yang dibebaskan. Ada kadang-kadang diorang tangkap ni,
di dalam tahanan lokap bukan untuk dia orang nak charge juga. Dia orang nak ambil maklumat. Itu salah satu kaedah juga. Ini prosedur. Cuma bila pap anak-anak tu, bila mereka tidak didakwa, maka pergilah kepada kerajaan merayu anak-anak itu dikembalikan. Okey, bagi saya Tun Faizal, kalau nak menunggang tu pandailah menunggang. Janganlah terlebih sangat tunggangnya. Kan? Yang kedua, kita nak bagi tahu jelah. Dia nak membela tu tak ada masalah. Silakan, teruskan. Teruskan membela. Benda yang baik, benda yang tak elok, kan? Mana-mana yang kita rasa injustice, terus membela, tak ada masalah. Okey. Membawa kita kepada cerita Kroni Azmin yang ditahan. Ini ditunggu-tunggu oleh 6-7 ribu orang yang menonton kita pada malam ini secara live, tuan-tuan. Okay, dia macam ni dia macam ni. Saya baca ni dulu. SPRM serbu rumah disyaki simpan wang rasuah ahli politik berpengaruh. Tapi sebelum itu, SPRM tahan bekas eksekutif MBI, ahli perniagaan, kes rasuah Lombong Pasir. Seorang bekas eksekutif kanan di Menteri Besar Selangor, MBI adalah antara dua individu yang ditahan SPRM 3 hari lalu. Dalam siasatan skandal rasuah berjuta-juta ringgit yang didakwa berhubung konsesi pelembungan pasir di bawah anak syarikat cabang pelaburan negeri itu. Suspek kedua merupakan seorang ahli perniagaan. Kedua-dua suspek didakwa ada kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang yang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Bekas eksekutif itu disyaki menerima rasuah jutaan ringgit daripada syarikat yang memperoleh konsesi pelembungan pasir beberapa tahun lalu. Menurut maklumat yang SPRM kumpul setakat ini, suspek kedua iaitu ahli perniagaan telah didakwa bertindak sebagai orang tengah untuk mengutip suapan bagi pihak suspek pertama. Kan? Ada juga pihak lain yang terlibat yang kita dah panggil semua, namun kedua-dua mereka dianggap sebagai suspek utama kami. Malaysia kini dimaklumkan seorang daripada suspek ditahan riman sehingga Selasa ini, manakala seorang lagi dibebaskan atas perintah mahkamah kerana masalah kesihatan. Menurut sumber yang rapat, SPM juga telah menahan 2 individu dikaitkan dengan syarikat pelembungan pasir tetapi mereka dibebaskan setelah disoal siasat. Skandal ini didakwa bermula apabila syarikat berkenaan memohon konsesi daripada MBI 5 tahun yang lalu. Okey, 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun yang lalu, tahun bila? 2019 pada waktu itu. Tetapi pada waktu bila tuan-tuan? Bagaimanapun rasuah itu dikatakan berterusan sejak syarikat itu memperoleh konsesi MBI. Kedua juga didakwa mendapat peratusan saham daripada syarikat pelembungan pasir itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Setakat hari ini, SPRM telah membekukan kira-kira 15 akaun bank milik beberapa individu syarikat termasuk yang dipercayai penyiasat digunakan untuk menyalur rasuah. Tapi 5 tahun dulu bukan Amir ke? Menurut sumber SPRM juga telah menyiasat sama ada ahli politik termugis itu mempunyai sebarang penglibatan dalam dakwaan rasuah itu. Kita akan lihat jika ada keperluan untuk merekodkan kenyataan. Setakat ini, siasatan masih diteruskan, katanya. Polis mengesahkan bahawa 2 orang ditangkap. Right. Jeng. SPM serbu rumah disyaki simpan wang rasuah ahli politik berpengaruh. SPRM menyerbu sebuah unit pangsapuri di Kuala Lumpur malam tadi yang disyaki digunakan oleh seorang ahli politik berpengaruh sebagai safe house atau tempat menyimpan wang rasuah. Menurut sumber dalaman SPRM, serbuan itu dibuat pada jam 10 malam sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan rasuah oleh ahli politik. Lokasi pangsapuri itu didedahkan oleh seorang lagi suspek yang ditahan bagi membantu siasatan, katanya, iaitu suspek pertama tadi. Seorang suspek yang ditahan telah mendedahkan kewujudan safe house yang bertujuan menyimpan wang hasil rasuah milik seorang ahli politik yang berpengaruh. Singapura dolar, tuan-tuan. Semua dalam Singapura dolar, lebih kurang 1.529 juta Singapura dolar atau kira-kira 5 juta ringgit. Wang ini disimpan bertujuan untuk kegunaan ahli politik berkenaan bagi aktiviti politiknya. Wang itu telah disita SPRM bagi siasatan lanjut. Menurut beberapa sumber, siasatan awal menunjukkan unit itu disewa seorang ahli perniagaan untuk menyimpan wang bagi ahli politik itu. Malaysia kini telah mengumumkan azam baki dan mengesahkan perkara tersebut. Difahamkan, SPM juga menyiasat ahli politik berkenaan berkaitan skandal berrasuah berjuta ringgit yang didakwa berhubung konsesi pelembungan pasir di bawah anak syarikat. Semalam, SPM menahan ahli perniagaan dan juga bekas eksekutif MBI. Alright,
Okay. Dia cerita macam ni. Saya start macam ni. Sebuah syarikat telah diberi konsesi dia telah diberi konsesi pasir ya, kira-kira 5 tahun yang lepas. Tapi 5 tahun tu amis. Pada waktu itu dia diberi konsesi sebelum, maksudnya permohonan kepada konsesi itu sebelum, tetapi kelulusan itu pada 5 tahun lepas. Berkemungkinan besar Amir pun tak tahu kelulusan tersebut kerana dia telah melalui proses. Sebab kelulusan tu bukan pada hari kelulusan baru kita nak mohon. Kelulusan itu sebelum itu. Dan dia hanya go through, dia bila take office, dia hanya meneruskan apa yang diluluskan atau yang telah dibincangkan oleh menteri besar sebelumnya. Okay. Now, salah seorang yang bertanggungjawab menjadi orang tengah adalah sebelum itu. Di bawah menteri besar ni dia ada satu dipanggil MBI, Menteri Besar Incorporated. Menteri Besar Incorporated. Saya ni nak bercakap, saya kena berhati-hati sikit tuan-tuan. Dia ada dua perkara. Pertama, benda ni di bawah SPRM. Saya tak nak nanti nampak sumber tu obvious sangat. Yang kedua, kalau saya salah cakap, nanti ada implikasi lain. Macam mana saya nak cakap? Tapi tak apalah, saya ceritakan juga. So, MBI ni di bawah Kerajaan Negeri Selangor, sebuah badan syarikat diperbadankan untuk tujuan investment. Okey. So syarikat itu dapat konsesi. Untuk dapat konsesi, dikatakan bahawa syarikat itu telah meminta, orang tengah itu telah meminta jutaan ringgit daripada syarikat itu. Dan still going on until now. Untuk nak teruskan. Untuk diteruskan. Tetapi pada awalnya memang terdapat unsur rasuah. Daripada untuk nak dapat konsesi syarikat tersebut, nak dapat projek tersebut, berlaku unsur rasuah. Bagaimana kena tiba-tiba dia orang boleh kantoi saya tak boleh ceritalah sumber yang mengkantoikan mereka kan. Tetapi dia bermula bila cerita saya kata itu bahawa Azmin desperately nak berbincang dengan masuk balik dalam PKR. Azmin desperately bincang nak masuk balik dalam PKR. Mula-mula dulu, bila dia letak Amir kat situ, dia ingatkan dia boleh kontrol Amir. Dan kami pun anggap macam tu pada awalnya. But later kami realise bahawa sebenarnya Amir ni orang yang setia kepada parti. Dia salah orang dia letak. Ya, Amir kawan pada dia. Ini kawan-kawan punya cerita tuan-tuan. Tapi kawan-kawan khianat. So, bila dia khianat, Amir ambil peluang. Tak apalah, politik. So, bila Amir jadi Menteri Besar Selangor, Amir ambil tindakan untuk putus hubungan politik dengan geng-geng kartel ni. Tapi hubungan persahabatan itu tetap ada. Hubungan politik itu putus. Now, tapi sebelum itu, kroninya masih ada. Kroninya telah melakukan dan telah menjalankan projek dan proses dia. Saya tengok tadi. Alright. Kroninya ini telah menjadi, siapa tuan-tuan jawatan di dalam MBI? Dia telah menjadi COO MBI sejak daripada 2014. Chief Operational Officer sejak 2014. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan jumpa siapa COO dia. Bermula daripada huruf S nama dia. Huruf kedua dia adalah O. Tetapi tuan-tuan takkan kenal lah dia dalam politik. Dia orang PKR. Saya tak nafikan sebelum ini. Sebelum dia khianat dan keluar. Tetapi kita kata, dia bukan bekerja untuk diri dia. Dia bekerja untuk someone else. Siapa tuan-tuan? Azmin Ali. Now, jangan anggap saya menuduh Azmin Ali sebagai orang yang rasuah itu. Tak. Tetapi kita tahu MBI, Menteri Besar Incorporated, penggeraknya adalah Azmin Ali. So, sekarang ini, saudara S ini, saya sebut dia saudara S ni, yang telah ditahan oleh polis, oleh SPRM, telah pun mendedahkan bahawa terdapat satu safe house daripada pemengaruh politik ini. Siapakah dia pemengaruh politik? Sabar. So, akhirnya mereka diserbu. Dan itu saya nak bagi tahu SPRM, hanyalah salah satu daripada safe house mereka yang dinyatakan. Yang dinyatakan. Saya rasa kemungkinan, saya hampir tersebut nama dia, Mr. S ni, dia takkan kena dakwa kerana didedahkan. Itu mungkin antara terma perjanjian dia. Yang dia orang betul nak kenakan adalah pemengaruh politik itu. Siapa tuan-tuan? Tidak lain, tidak bukan. Dia ada dua je.
Kalau bukan Azmin Ali, dia ada Hilman. Tapi Hilman ni tak ada kaitan dengan MBI. So ini kemungkinan besar, ini adalah Azmin Ali. Bukan kemungkinan besar, kemungkinan besar adalah berkaitan dengan Azmin Ali. Tetapi dia akan didedahkan tidak lama lagi bila ada penahanan. Cuma isunya, dia bukan isu, adakah duit itu datang daripada pasir tu? Bukan itu. Macam mana nak kaitkan duit yang dijumpai jutaan ringgit itu, duit itu milik orang itu, kerana sekarang ni liciknya dia orang ni buat kerja, tuan-tuan. Geng-geng kartel ni buat kerja. Ahli perniagaan tu punya kondo tu ahli perniagaan tu punya. Okay? Kondo tu ahli perniagaan tu punya. Di bawah ahli perniagaan dijumpai duit di dalam rumah itu. Macam mana mereka nak buktikan bahawa orang inilah Azmin Ali ke siapa ke yang tuan punya duit itu? Tuan punya duit itu. Satu kaedah ialah dia kena pastikan bahawa mamat ni akan sentiasa masuk lah. Dia masuk ke dalam tu keluar, masuk. Itu yang pertama. Tetapi dia bukan bodoh. Kadang-kadang dia hantar orang. Dan saya tahu salah seorang kartel Azmin Ali dan Zuraidah Kamarudin dahulu pun jenis yang macam tu. Nak jumpa, dulu nak cerita dia, nak jumpa Zuraidah, kena bayar. Ada tol. Nak jumpa Zuraidah tu ada tol, tuan-tuan. Yang mengetol mamat ni. Saya tak nak sebut nama dia lah. Sebab saya tak boleh nak buktikan dia ambil duit itu. Tapi saya tahu perkara itu berlaku kerana pegawai yang kerja dengan dia sendiri cerita. Tapi pegawai itu tak ikut dia lompat. Tak khianat macam dia. Nak jumpa ni puluhan ribu kena ada dahulu. Puluhan ribu. Ratusan ribu nak jumpa menteri, tuan-tuan. Ratusan ribu nak jumpa menteri. Dengan saya tak ada tol. Kan? Kita kalau buat benda yang baik, benda yang elok, buat apa kita nak tol-tol ni? Kan? Tamak. Ketamakan. So tak kabur lagi, tuan-tuan. Cuma persoalan besar macam mana nak kaitkan? Macam mana nak kaitkan apa orang kata di antara duit itu kepada Azmin Ali itu, dan kenapa tu saya tahulah kenapa kroni dia ni pecah lubang. Kenapa kroni dia ni pecah lubang, tuan-tuan? Kan? Saya tunjuk sikit je gambar kroni dia ni. Tuan-tuan, tak payahlah saya tunjuk lah. Kan? Tak payah. Tuan-tuan cari sendiri. Gambar kroni, siapa kroni? COO, bekas COO MBI. Dia bekerja daripada 2014. Lepas tu dia rasanya dia tak ada lah. Ke masih lagi? Tak ada. I don't think so. 5 juta tu dijumpai. Yang itu yang dijumpai ada lagi. Dan itulah dana dia. Dia orang tanya mana dia dapat dana banyak sangat tu Is. There you go. Dia orang bukan main simpan dalam akaun, tuan-tuan. Dia orang semua main cash. Dia belajar daripada siapa yang terbaik? Mahathir. Dia belajar daripada Mahathir. Mahathir ni dia sendiri tak buat, tapi dia akan bagi kroni dia buat. Saya juga pernah dedahkan dahulu. Kan? Cuma isu ni tak dibawa pada masa, tak tahulah tak diteruskan ke apa, kerana minta maaf lah kontraktor tu. Ada satu kontraktor pernah datang kepada saya, dia dedahkan apa yang Azmin lakukan. Okay? Dia pernah dedahkan apa yang Azmin lakukan, dia bagi dokumen-dokumen pada saya. Dan dia ceritakan sendiri pada saya. Azmin call dia minta cash. Dengan masa tu Azmin propose, masa dia menteri besar kan, dia setuju untuk bagi kontrak kepada mamat ni. Saya masih in contact dengan mamat ni untuk bagi projek kepada mamat ni. Bukan projek, dia bagi satu tanah 100 ekar dekat Sepang untuk dia buat development. Masa tu dia kontraktor kelas A lah, duit banyak lah, dia pun projek banyak masa tu. Dia cerita Azmin minta duit. Mula-mula dia minta cash. Lepas tu dia minta cash. Dia minta. Masa dia dekat Mekah tengah buat umrah, masa tu pun dia call lagi. Dia minta berjuta-juta ringgit, yang dengan dia sahaja 2 juta. Dengan partner dia, kalau tersilap saya, berapa? 4 juta ke 5 juta ringgit. Juta, tuan-tuan. Dia terpaksa pergi minta staff dia keluarkan duit daripada bank, bagi secara cash. Dan dia orang ni minta cash. Tapi ada juga yang transfer pada akaun. Akaun mana? Masalahnya, akaun dia ni, dia buat macam ni teknik dia. Ada satu syarikat yang
yang memang milik MBI, anak syarikat agensi. Contohnya ABC Sdn Bhd lah contoh. Memang kita tahu syarikat tu anak syarikat MBI. Apa geng Azmin ni buat? Dia buat satu syarikat, nama dia ABC Enterprise. Nama sama. ABC Sdn Bhd milik MBI, ABC Enterprise milik someone else. Dan Azmin tak letak nama dia letak nama kroni dia. Dia letak nama kroni dia. Seorang mamat ni, saya lupa nama dia. AMK. Angkatan Muda Keadilan pada waktu itu. Jadi, kontraktor ni deal dengan AMK ni. Deal. Duit transfer dalam company tu. So, Azmin tak kena. Tapi, kita tahu, Azmin minta. Saya tanya dia, macam mana kau tahu awak tahu Azmin minta? Dah saya jumpa dia, saya siap bagi cash. Ada yang saya bagi cash, ada yang saya bank in. Tapi, projek dapat? Tak dapat. Dia berhutang jutaan ringgit. Kontraktor Melayu, tuan-tuan. Bukan Cina, ni kontraktor Melayu. Dia berhutang jutaan ringgit. Partner dia berhutang jutaan ringgit. Yelah, nak dapat duit cash juta, bukan di company tu ada. Ada lah, bukanlah dia boleh ambil. So, dia kena buat pinjaman. Dia kena cash out. Akhirnya sekarang, dia kena jual rumah. Sebelum masa tu lah. Dia kena jual rumah, dia kena jual kereta. Company dia tutup, apa pun tak ada. Tu saya kata, pengajarannya jangan rasuah, saya kata. Tak macam mana Is? Kita nak projek tu, ya. Tapi jangan rasuah lah. Kan, tapi mungkin alhamdulillah, dia dah okey. Dia pun dah buat bisnes dia. Minta maaf abang, saya bukan nak marah abang. Saya cerita je apa yang berlaku. Saya minta maaf lah. Tapi itu apa yang berlaku. So, akhirnya, geng, okey, dia orang kata. Pada masa itu, now, tuan-tuan faham tak? Kenapa saya pada waktu itu antara yang menentang Azmin? Takkanlah kami nak cerita semua. Sikap mereka dan juga kartel-kartel ni bagi kami sudah melampau. Mereka bermewah-mewah. Saya ingat lagi. Seluar kakis, baju fit, ada bag dekat sini. Kemudian rambut belah tepi. Itu memang image kartel lah pada waktu itu. Masa pemilihan parti lawan Rafizi, kami ni 1 sen pun apa tak ada. Dia orang mewah, tuan-tuan. Mewah. Mewah betul. Kemah saya buat sendiri. Guna duit sendiri. Spend duit sendiri. Tim sebelah, lawan yang geng kartel, geng Azmin tu, dapat duit. Mewah dengan makanan dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Walaupun kalah pada waktu itu, kita kalah bermaruah. Dan geng-geng ini semua belah. Bergambus daripada parti. Alhamdulillah. Itu reform internal yang kami buat. Itu reform internal yang kami buat. Jelas, tuan-tuan. Jelas. Hari ini saya buka cerita ini sebab dokumen tu saya pernah dedahkan tahun bila masa saya buat live 2021. Kan. Benda tu kita dah hantar, dah pergi kepada Amir, dah pergi kepada SPRM dan sebagainya. Tapi sebab saya kata mereka ni licik. Tapi hari ini kita kata kelicikan itu telah terrongkai, terbongkar. Betul saya kata ada usaha mereka nak balik ke dalam PKR. Bincang, runding. Ini sebab dia, tuan-tuan. Pergi mampus lah dengan korang. Pergi mampus. Pengkhianat akan dikhianati. Inilah dia yang bersama dengan PAS sekarang ini. Adakah orang PAS cakap, tuan-tuan? Oh, dia tidak bersalah lagi, Is. Yelah, tak bersalah lagi. Tak apalah. Kita tengok. Saya kata, satu perkara. Saya kata dikaitkan dengan Azmin rumah itu. Cuma sekarang ini nak dibuktikan. Adakah duit itu boleh dikaitkan dengan Azmin? Itu satu challenge. Kroni ini adalah kroni Azmin. Itu saya boleh sahkan. Yang itu memang saya boleh sahkan. Kalau tuan-tuan rajin sikit cari TikTok, tuan-tuan jumpa benda ni. Siapa? Saya tak nak cakap lah. Kan? So, dia sudah kecut. SPRM ni kalau dia buat kerja, dia bukan, dia punya siasatan tu lain macam, tuan-tuan. Psikologi dia. Kita yang tak mengaku pun, kita tak tahu pun, kita boleh kata kita tahu. Sebenarnya, SPRM dah tahu dah suspek tu. Cuma dia nak pastikan. Kalau tak, macam mana dia boleh tertangkap Mamat ni? Kalau tak, macam mana dia boleh tertangkap Mamat ini? Okay, tuan-tuan. Alright. Itu daripada saya.